Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisar bin Cik Ros. Nombor metrik 20229643031 dan saya daripada RSR 241-3A. Bagi pembentangan kumpulan kami, iaitu kumpulan saya dan sahabat-sahabat saya, kami akan menerangkan tentang penerapan falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Muslim di Malaysia. Kami juga akan menganalisis tentang cabaran yang dihadapi semasa menerapkan falsafah tersebut terhadap mahasiswa Muslim di Malaysia. Sebelum saya lanjutkan tentang apa itu pendidikan Islam, saya akan terangkan tentang falsafah ilmu. Latar belakang falsafah ilmu. Yang pertama, ilmu adalah warisan para Nabi. Orang yang terbanyak memiliki ilmu mendapat bahagian terbesar dari warisan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, maka mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil sebahagian yang besar, yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta kepadanya agar ditambahkan ilmu. Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surah At-Taha ayat 114. Hal ini menunjukkan keutamaan ilmu daripada harta dan kedudukan, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk menambahkan harta atau sebagainya, tetapi untuk menambahkan ilmu. Demikian ialah latar belakang falsafah ataupun maksud falsafah ilmu. Ilmu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu wahyu yang pertama, surah Al-Alaq, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu hendaklah daripada sumber yang sahih. Saya akan menerangkan tentang pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah satu proses penyampaian ilmu. Proses itu juga perlu dilakukan secara berterusan agar dapat dijiwai, diingati, serta umat-umat Islam dapat mendalami ilmu-ilmu agama, terutama agama Islam yang amat penting untuk kita. Ia akan menjadi teladan dan penghayatan teladan dalam hidup dan contoh kepada orang lain yang akan datang. Pendidikan Islam mempunyai dua sumber ilmu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ialah sumber utama dalam pendidikan Islam. Umat Islam amat disarankan dan diwajibkan untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan menjadikan umat Muslim sebagai umat yang maju dan dapat berdaya saing dengan orang yang beragama lain. Saya akan menerangkan tentang konsep pendidikan Islam. Secara konsepnya terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh tokoh pendidik tentang pendidikan Islam. Namun secara umumnya, pendidikan Islam salah satu proses mendidik, membentuk serta melatih individu dalam pelbagai aspek jasmani, rohani, akal, akhlak dan kesedaran sosial bagi melahirkan manusia yang sempurna, beriman, berakhlak mulia, berbadan sihat, berilmu dan berkemahiran dalam pelbagai bidang. Konsep pendidikan Islam ialah konsep pendidikan Rabbani yang bersumberkan bimbingan ilahi. Pendidikan Islam dapat melahirkan manusia yang baik dan bertanggungjawab pada diri, keluarga, masyarakat demi mencapai kebahagiaan di dalam dunia dan kebahagiaan hakiki di dunia dan juga di akhirat, berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Malah Rasulullah SAW telah memperkenalkan konsep pendidikan seumur hidup, belajar dan mencari ilmu sepanjang hayat tanpa membezakan lelaki ataupun wanita. Kesimpulan untuk konsep pendidikan Islam, pendidikan Islam ialah pendidikan yang dikehendaki dalam Islam adalah satu proses latihan akal, jasmani, rohani, ijtimah ataupun kemasyarakatan dan akhlak mulia manusia.
Ini berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah bagi melahirkan manusia yang sempurna. Matlamat pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan individu yang serba lengkap dari segi aspek rohani, jasmani, fizikal, dari segi material atau sosial bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Proses pendidikan Islam akan membentuk serta mengembangkan aspek-aspek kesempurnaan yang terada terhadap diri manusia yang mencukupi fizikal, rohani, mental dan sosial menurut pembentukan Rabbani yang bagi melahirkan insan kamil dan individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk mengisi fikiran para pelajar dengan ilmu, malah untuk memupuk akhlak yang murni serta rohani, jasmani yang terbaik dalam kehidupan masyarakat Muslim atau mahasiswa Muslim di Malaysia. Antara matlamat pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu di antara satu sama lain dalam kalangan kelompok masyarakat majmuk yang berbilang kaum di dalam Malaysia. Selain itu, melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan serta sejahtera dunia dan akhirat. Yang ketiga, menyediakan modal insan untuk keperluan kemajuan negara. Dan yang terakhir, memberi peluang pendidikan terhadap keseluruhan warga negara Malaysia. Matlamat pendidikan di Malaysia amat menitik beratkan supaya masyarakat di Malaysia menimba ilmu pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan supaya kita dapat menyaingi negara-negara lain yang semakin maju ke hadapan. Kita umat Islam juga perlu amat diberatkan ataupun wajib untuk menuntut ilmu. Semoga kita tidak lalai ataupun leka ditelan zaman yang diarus, kita leka ditelan arus pemodenan yang kini telah ditenggelami oleh budaya-budaya asing atau budaya-budaya barat. Sekian saja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan yang seterusnya pada sahabat saya. Salam. Seterusnya adalah cabaran dalam mewujudkan suasana yang kondusif selari dengan falsafah Islam. Falsafah Islam ialah falsafah yang tidak boleh dipisahkan daripada dua sumber berautoriti, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini bermakna apa sahaja bidang dan cabang falsafah yang dibincangkan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah tidak sewajarnya bercanggah dengan prinsip Islam. Seperti yang kita ketahui pada masa kini, masyarakat Malaysia pada hari ini lebih mudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat yang lebih cenderung kepada melakukan perkara-perkara yang kurang menepati dengan falsafah Islam. Perkara begini bakal mewujudkan suasana yang kurang kondusif, lebih-lebih lagi dalam isu pendidikan. Sudah terang lagi bersuluk, sistem pembelajaran pada masa kini lebih mementingkan soal sosial dan akademik yang bakal mengurangkan pengaruh Islam dalam sesi pembelajaran. Selain itu, teknik pembelajaran secara dalam Islam kurang diterapkan di dalam diri guru-guru serta dalam sistem pembelajaran di Malaysia. Pembelajaran mengikut Islam bermaksud penyampaian berasaskan kitab yang paling agung, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, yang menerapkan teknik komunikasi, teknik menjaga maruah dan sebagainya. Ketidakselarasan falsafah Islam dalam kalangan mahasiswa berpunca daripada teknik atau sistem pendidikan yang berubah-ubah mengikut peredaran zaman dan aspek-aspek yang bersesuaian. Perkara ini mewujudkan pelbagai cabaran kepada golongan muda serta mahasiswa, lebih lagi dalam isu pendidikan yang semestinya akan mencerminkan akhlak seseorang, kerana tanpa ilmu siapalah kita. Pada masa kini, terdapat ramai mahasiswa yang terpengaruh dengan perkara-perkara yang memudaratkan seperti alkohol, rokok, dadah, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini terjadi kerana pada pandangan mereka, apabila mereka melakukan perkara sebegitu, ianya akan menaikkan nama mereka dan merasakan diri mereka hebat.
dan mereka akan disanjung. Sedangkan perkara-perkara sebegitu akan merosakkan akhlak mereka. Di samping itu juga, pada zaman ini, seperti yang kita ketahui, mahasiswa yang lebih mementingkan pendapat orang lain berbanding dengan pendapat mereka sendiri. Mereka merasakan dirinya sesuai dalam keadaan tersebut, sedangkan perkara sebegitu adalah tidak penting apabila mereka mempunyai pegangan Islam dan falsafah Islam yang kukuh. Perkara ini juga akan membuatkan mereka mengambil keputusan yang drastik seperti meninggalkan ajaran Islam dan murtad. Ini akan memberikan kesan yang teruk kepada generasi muda masa kini juga yang akan datang sekiranya tidak diambil serius dan dibiarkan begitu sahaja. Justru itu, pengaruh budaya-budaya barat dan penerapan falsafah Islam dalam pembelajaran adalah faktor utama kepada mahasiswa Muslim dalam cabaran mewujudkan suasana yang kondusif selari dengan falsafah Islam. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa falsafah Islam haruslah diterapkan sejak kecil lagi supaya mereka tidak mudah terpengaruh dan bijak dalam membuat sesuatu keputusan apabila perkara-perkara yang tidak betul datang kepada mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Arina Dahlia akan meneruskan pembentangan kami dengan tajuk subtopik cabaran pembentukan akhlak mahasiswa Muslim mengikut falsafah Islam. Usaha membina tamadun manusia memerlukan pendekatan holistik dan bersepadu. Tamadun manusia tidak boleh dibina semata-mata atas kecemerlangan tamadun material, tetapi mesti disertai dengan kemajuan rohani dan moral. Mengikut Arnold Toynbee, agama adalah nadi dan inti kehidupan. Ia adalah cahaya penerang jiwa. Manusia tidak lepas dari agama. Ideologi tidak mampu menjadi alternatif kepada agama kerana ideologi memberi sifat fanatisme dan kebencian, sedangkan agama memberikan kita rasa cinta dan kerjasama. Negara yang bertamadun ialah negara yang mempunyai etika yang murni dan semua masyarakatnya mempunyai budaya yang mulia. Oleh itu, untuk membina tamadun manusia, nilai moral tidak boleh diabaikan dalam keseluruhan rancangan pembangunannya. Pendidikan agama Islam merupakan satu vitamin pelengkap keseimbangan intelektual, khususnya kepada pelajar-pelajar dan amnya kepada mahasiswa. Matlamat dan fungsi pendidikan Islam ditinjau kesannya khusus dalam sistem pendidikan di Malaysia bagi membendung masalah sosial dalam kalangan mahasiswa. Kurangnya nilai kerohanian dalam kalangan mahasiswa akan membawa diri mahasiswa ke arah permasalahan identiti, personaliti maupun emosi. Fenomena permasalahan sosial ini merupakan salah satu daripada ancaman besar kepada sumber tenaga manusia, malah boleh merugikan negara dalam masa jangka yang panjang. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi mahasiswa yang terlibat dengan gejala sosial seperti gejala seks. Pertama, kurangnya pemantauan daripada ibu bapa atau penjaga. Hal ini disebabkan oleh mahasiswa telah pun menyambungkan pelajaran di institut tinggi dan lebih bebas untuk bergaul di luar tanpa adanya ibu bapa yang memerhati. Hal ini menyebabkan mahasiswa lebih cenderung untuk melakukan gejala bebas dengan lebih terbuka apabila kurangnya pemantauan dari ibu bapa atau penjaga. Kedua, pegangan agama yang longgar dan juga pengaruh rakan sebaya. Hal ini disebabkan mahasiswa lebih cenderung untuk mengikut gaya sosial dan pengaruh rakan sebaya tanpa memikirkan kesannya. Pegangan agama yang longgar ini juga akan membuatkan mahasiswa lebih cenderung untuk melakukan maksiat atau gejala bebas tanpa rasa serba salah dan takut kepada Allah SWT. Seterusnya, hal ini berlaku akibat pengaruh teknologi. Di abad 21 ini, teknologi merupakan teman baik bagi setiap mahasiswa untuk mencari maklumat yang di hujung jari. Namun begitu, perkara ini boleh dijadikan masalah apabila mahasiswa menyalahgunakan teknologi tersebut seperti menonton video ucap. Untuk membentuk masyarakat yang bermoral, media massa harus bekerjasama dengan pihak lain untuk membentuk, memelihara dan mempromosikan nilai-nilai moral yang luhur. Dalam semangat kita untuk mengejar kemajuan, kita tidak boleh melupakan pentingnya peranan dan penanaman nilai-nilai moral dalam masyarakat. Akhlak merupakan pengukur kepada kemajuan kerana ia berperanan penting bagi melahirkan manusia yang mengamalkan nilai-nilai hidup yang baik serta berperanan mencetus kemajuan. Pembentukan nilai akhlak harus menjadi agenda nasional dan perlu kesepaduan usaha dari semua pihak. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faizal bin Johari dari kelas RSR 2413A
Hari ini saya akan membicarakan tentang topik yang bertajuk cabaran umat Islam dalam bidang ilmu dan juga pendidikan. Berimplikasi kepada pendidikan. Menurut kacamata Islam, dia sudah membentukkan matlamat ahli tujuh pendidikan Islam, pembentukan dan pelaksanaan kurikulum, pendekatan kaedah dan teknik pengajaran, penulisan dan pentadbiran. Kesemuanya hendaklah diambil kira dan memberi fokus kepada ruang lingkup soalan falsafah, iaitu ketuhanan dan alam. Sebagai contoh, isinya tidak mesti memberi implikasi kepada konsep ketuhanan dan juga alam berkait dengan pendidikan Islam. Oleh itu, perkara-perkara yang dimasukkan dalam pendidikan Islam antaranya mestilah meningkatkan ilmu ketuhanan, ilmu fardhu ain, ilmu fardhu kifayah, ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi yang dapat meningkatkan generasi muslim yang seimbang dan bersepadu. Hal ini dapat kaitkan dengan isu ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Isu yang paling asas adalah dalam kalangan umat Islam termasuk negara ini adalah penguasaan ilmu fardhu ain, ilmu fardhu kifayah yang sama ada mempunyai syarat asasi yang tidak mencapai keseimbangan dan juga kesepaduan antara kedua-duanya. Dalam hal fardhu ain misalnya dapat dikesan dengan keadaan sebilangan Islam yang tidak menguasai ilmu tersebut pada tahap yang sewajarnya, sehingga ilmu tersebut masih tidak selesai pada usia yang lanjut, dengan tidak berniat meremehkan usaha untuk mempelajari ilmu fardhu ain yang telah tertinggal atau dilupakan pada usia yang lebih muda dalam kalangan orang yang berusia 40-an, 50-an atau orang yang lebih berusia daripada itu. Dapat kita lihat besarnya masalah umat Islam untuk mencapai tahap ilmu yang lebih tinggi, termasuk ilmu berkaitan dengan pemikiran dan pengurusan pelbagai masalah umat Islam. Dengan keadaan demikian, tumpuan perhatian sejumlah umat Islam tidak beralih tahap peningkatan ilmu yang lebih kompleks. Masih banyak kekeliruan yang berkaitan dengan ilmu tentang amalan-amalan asas sebagai orang Islam yang telah mengholak sehingga perkembangan ilmu umat Islam dapat dirasakan tersekat. Sebagai contoh, masih ramai masyarakat umum yang keliru menempatkan ibadah yang wajib dengan sunat. Sebahagiannya mereka melakukan ibadah yang sunat tapi tidak melakukan ibadah yang wajib. Sebagai contoh, mereka mengimarahkan masjid pada bulan Ramadan dengan menunaikan solat sunat tarawih, tetapi menyingkirkan diri daripada menghadiri kuliah di masjid, atau melaksanakan sebahagian yang wajib tetapi meninggalkan ibadah wajib yang lain. Contohnya, mereka berpuasa tapi tidak melakukan solat sunat, solat fardu 5 waktu. Sebahagian daripada punca masalah itu tidak keluarnya daripada ilmu. Sekian, terima kasih. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuhi suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajar kita sebagai pelajar untuk sentiasa mengejar, mencari, menuntut serta menyampaikan ilmu. Walau apapun dugaan yang melanda, kita seharusnya jangan mengalah. Kalau kita perlu tingkatkan usaha kita supaya dapat kita mencapai ilmu yang dicari. Kesusahan kita mencari ilmu akan dibalas dengan balasan syurga di hari kelak. Pada pelajar yang terpaksa menempuh kesusahan hidup untuk menuntut ilmu, pelajar yang bukan dari keluarga yang senang, yang terpaksa bekerja keras siang dan malam demi mengejar ilmu, usahlah bersedih, usahlah berduka. Segala kesusahan demi secebis ilmu anda akan dibalas di syurga kelak. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam, terutamanya mahasiswa, perlulah sentiasa mencari keredaan Allah SWT yang tidak jemu dalam menimba ilmu sebagai bekalan di hari akhirat kelak. Justru itu, dengan membekalkan ilmu, kita dapat menjauhi segala larangannya. Misalnya, dengan tidak melakukan kejahilan dan kemaksiatan di dunia. Kita juga wajiblah mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Esa untuk mengukuhkan keimanan diri dan mengekalkan diri kita daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah SWT, dan semestinya hidup akan lebih diberkati.
Sekian daripada grup kami. Terima kasih.